Okey. So sekarang awak tengok ni, ini melibatkan tajuk pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, pemindahan elektron pada suatu jarak, kalau awak perhatikan, dia ada tube U. Okey, ada tube U. Lepas tu setiap lengan ini, okey, kalau awak perhatikan setiap lengan ada ada diisikan dengan larutan sebagai ejen. Sebelah sini ejen pengoksidaan, mungkin ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan. So salah satu mesti berbeza ejen pengoksidaan. Okey. So sekarang ni kalau perhatikan, ini adalah ferrum 2 sulfat. Okey. Kenapa digelar sebagai ejen penurunan? Okey, yang ini pula. Larutan kalium manganat 7 berasid. Wah, apalah skru tu geruk-geruk ni. Berambak. Okey. So, digelar ejen pengoksidaan. Okey. So, ni cikgu nak hurai dulu. Okey. Pasal persamaan ion ni, setengah persamaan ni kalau tengok, okey, kalau perhatikan, okey, ini ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3 ni, okey. Ini adalah nombor pengoksidaan dia. Kalau perhatikan, nombor pengoksidaan dia berubah daripada positif 2 kepada positif 3. Positif 2, positif 3, nombor pengoksidaan dia bertambah. Okey. So, nombor pengoksidaan kalau dia bertambah. Okey. So, tindak balas ini menjadi tindak balas pengoksidaan. Maka ferrum 2 sulfat mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, mengalami tindak balas pengoksidaan. Kenapa? Sebab awak perhatikan ferrum 2, nombor pengoksidaan ferrum 2, okey, adalah daripada positif 2 berubah menjadi positif 3. Maka, ferrum 2 sulfat digelar sebagai ejen penurunan. Sekali lagi, kita dah belajar sebelum ini. Siapa yang mengalami pengoksidaan, maka bahan itu bertindak sebagai ejen penurunan. Jelas Okey, so elektron tadi akan dibebaskan. Okey. Perhatikan, elektron tu akan dibebaskan. So, daripada ini, elektron akan dibebaskan. So, daripada sini, elektron akan keluar. Okay, awak perhatikan, elektron tadi akan keluar melalui sini. Okay, dia akan pergi sini. So, dia akan bergerak masuk ke dalam sini pula. Okay. Keluar daripada lengan, satu lengan, masuk kepada lengan lain. So, ketika pergerakan elektron tadi, maka galvanometer akan terpesong. Okay, galvanometer akan terpesong. So, kalau kamu jawab galvanometer terpesong ni, salahlah. Awak kena tambah jarum. Soalan tanya, nyatakan pemerhatian yang kamu dapati pada litar ini. So, awak jawab jarum galvanometer terpesong. Kalau begini, kalau dah elektron itu bergerak ke kanan, maka galvanometer ini akan bergerak ke kanan. Kenapa? Sebab untuk galvanometer, awak kena ingat kawan-kawan, galvanometer sifarnya berada di tengah. So, kalau dia bergerak ke kanan, dia akan menunjukkan nilai 1 ke 2, 3, 4, seterusnya lah. Sama juga, kalau dia bergerak ke kiri, dia akan menunjukkan bukan nilai negatif, tetapi nilai positif juga. Cumanya jarumnya akan bergerak terpesong ke kiri ataupun ke kanan. Ke kiri ataupun ke kanan. Dia akan menunjukkan bacaan. Okay?
Kalau sekiranya ferrum 2 sulfat ni duduk sebelah kanan ni. Okey, dia duduk sebelah kanan. Okey, duduk sebelah kanan. Sekiranya duduk sebelah kanan, maka jarum galvanometer akan terpesong ke sebelah kiri. Jelas kawan-kawan? Okey. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey. Boleh? Okey. So, di sini awak nampak, okey, awak perhatikan, okey, awak perhatikan kalium manganat 7 beresid KMnO4 digelar sebagai ejen pengoksidaan. Kenapa digelar sebagai ejen pengoksidaan? Kenapa? Sekarang, tadi cikgu pesan dah. Kalau elektron itu gerak masuk sini, maksudnya larutan kalium manganat ini menerima elektron. Okey? Dia akan menerima elektron. Ni, awak perhatikan. Dia akan terima elektron. Okey, awak kena ingat. Sebelum ni awak belajar tanda-tanda berlakunya proses ataupun tindak balas penurunan. Salah satunya awak akan nampak dia adalah terima elektron. Betul? Betul? Okey, dia terima elektron. So, jelas bila terima elektron mengalami tindak balas penurunan. Maka kalium manganat 7 beresid ni sebagai ejen pengoksidaan. Boleh? Okey, so sekarang hari ini kita belajar redox dari segi nombor pengoksidaan. So, sekarang kau tanya, cikgu, saya nampak manganat ini, ni ion manganat, saya nampak cas dia negatif 1. Maka di sini adalah nombor pengoksidaan dia negatif 1, cikgu. Lepas tu, saya nampak mangan 2 ni, nombor pengoksidaan dia positif 2. Sekarang, perubahan nombor pengoksidaan dia adalah nombor pengoksidaan dia berubah daripada negatif 1 kepada positif 2, cikgu. Sekarang ni dia bertambah, cikgu. Okey, jawapan dia sekarang, kefahaman awak itu silap. Sekali lagi, cikgu nak ulang balik. Okey. Kadang-kadang pelajar ni blur. Okey. Berdasarkan persamaan inilah. Okey. Persamaan setengah ni, dia perhatikan. Okey. Pelajar dapat perhatikan, dia kata, ini ion manganat. Negatif 1. Negatif 1 ni. Okey, negatif 1. Cikgu, negatif 1 ni. Okey. Lepas tu berubah menjadi mangan 2. Mangan 2. So sekarang dia jelas nombor pengoksidaan dia bertambah, cikgu. Tapi kenapa dia gelar sebagai ejen pengoksidaan? Adakah certain tertentu? Tak. Jawapannya, kefahaman awak salah. Okey. So, sekarang. Okey, Emma. Tolong Tolong matikan share screen ni. Saya nak buktikan kepada pelajar. Okey. Begini kawan-kawan. Okey. So, kita pergi balik. Bila sebut larutan kalium manganat beresid. So, sebagai fakta, dia memang ejen pengoksidaan. Okey? Tetapi, tadi awak nampak manganat negatif 1 berubah menjadi mangan 2+. Awak kata, nombor pengoksidaan dia berubah daripada negatif 1 kepada positif 2. Okey. So, cikgu nak sangkalkan dakwaan ini. So, awak dengar baik-baik.
sebenarnya bukan begini. Tanggapan awak itu salah. Ini cikgu nak cerita beberapa pelajar, cikgu dia confused tentang ini. Confusing. Okey. Okey. So, kenapa jadi macam itu? Sebenarnya tanggapan ini salah. Okey, kita check by one. Okey. So, bila sebut nombor pengoksidaan sini adalah nombor pengoksidaan mangan. So, nombor pengoksidaan mangan bukan negatif 1. Sebab ini adalah ion manganat. Ini ion mangan. Lain tu. Lepas tu macam mana cikgu? So, kita kena cari. Manganat, kita kena cari dulu nombor pengoksidaan mangan. Okay, macam mana kita nak cari nombor pengoksidaan mangan itu? Jawapannya adalah kita kira. So, manganat, awak nampak cas keseluruhan dia adalah negatif 1. Maka, sama dengan negatif 1. Okay. Maka, mangan kita tak tahu. Tambah O negatif 2 darab 4 negatif 8. Sama dengan negatif 1. Maka, mangan negatif 1 campur 8 sama dengan positif 7. Maka, mangan adalah positif 7. Okey. So, kesimpulannya sekarang, jelas, ejen pengoksidaan adalah kalium manganat ini, kalium manganat 7 berasid ini adalah ejen pengoksidaan. Kenapa? Kerana nombor pengoksidaan mangan itu sendiri berubah daripada positif 7 kepada positif 2. Bila mengalami perubahan nombor pengoksidaan berkurang, maka dia mengalami tindak balas penurunan. Bila tindak balas penurunan, bahan ini dikenali sebagai ejen pengoksidaan. Boleh kawan-kawan? Siapa tak faham boleh tanya. Boleh tanya. Jangan malu-malu. Ada nak tanya, tanya lalu. Cepat. 10 saat. Ada nak tanya? Tak? Okey. Dan siapa tak faham tanya lalu. Tolong sangat-sangat tanya. Ya, okey ha. Okey, Farum tadi. Okey, betul. Okey. Sekarang, ni kita kecek ni ada menyebabkan ada kekeliruan sedikit. Tak apa. Bagus. Okey, cikgu sapu ni ni. Okey, cikgu sapu ni. Boleh ni cikgu sapu? Okay, kita sapu lah kau, cikgu sapu. Okey. Dengar baik-baik. Okey. Dengar baik-baik. So, kita ingat okey. Kalau magnesium, ini atom. Kalau dia mengalami tindak balas, mesti dia berubah menjadi ion Mg2+. Okay. Ni cikgu nak terbit idea, nak suruh awak faham. Okey. So, magnesium berubah menjadi ion magnesium. So, sekarang awak nampak nombor pengoksidaan dia berubah daripada apa kepada apa? Kalau awak perhatikan. Awak akan nampak sini atom kosong bertukar menjadi positif 2. Cikgu nak tanya awak, nombor pengoksidaan berkurang ke bertambah? Bertambah. Sebab apa? Daripada kosong berubah menjadi positif 2.
2. Betul? Okey. So, ni magnesium. Cikgu, tadi saya tanya tentang ferrum. Iron. Okey. Ferrum. Okey, kawan-kawan. Dengar boleh. Ferrum, dia boleh bertukar menjadi ferrum 2. Okey. Yang kedua. Okey, ni cikgu nak suruh awak nampak ni. Okey. Ferrum kepada ferrum 2. Yang kedua, ferrum dia boleh bertukar menjadi ferrum 3. Okey. Ada tindak balas pula. Cikgu nak suruh awak nampak kelainan tu. Ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3. Allah. Cikgu, ada lagi. Okey. Dan yang terakhir, ferrum 3 bertukar menjadi ferrum 2. Allah Rabbi, banyaknya lah. Sekejap tu, sekejap ni, sekejap tu, sekejap ni. Okey. Tolong perhatikan setiap perbezaan ini. Okey. Cikgu sapu ni. Cikgu sapu atas ni. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kawan-kawan, kita tengok ni. Ferrum kepada ferrum 2. Okey, ini biasa terjadi. Kawan-kawan, sekali lagi. Ini biasa terjadi. Maksudnya melibatkan besi. Okey. Besi yang awak nampak tepi rumah awak, apa so besi dalam rumah awak tu. Besi, atom bertukar menjadi ferrum 2. Okey. Kenapa dia bertukar menjadi ferrum 2? Dia melepaskan 2 elektron. Melepaskan 2 elektron. Okey? Boleh? Okey. Tu. Yang kedua. Ini bila terjadi, cikgu? Ferrum kepada ferrum 3. Yang ini awak belajar masa form 4 dulu. Besi bertindak balas dengan kumpulan 17. Bila besi bertukar menjadi besi bertindak balas dengan kumpulan 17, maka dia akan membentuk ferrum 3. Bukan ferrum 2. Kenapa ferrum 3? Kenapa ferrum 3? Okey, ferrum 2. Okey, ferrum Allah Rabbi. Ferrum besi bertindak balas dengan kumpulan 17 menghasilkan ferrum 3. Kenapa kawan-kawan? Kalau awak ingat balik, kenapa terbentuk ferrum 3 untuk kes yang kedua ni? Kenapa? Ada siapa boleh ingat? Tak ada. Jawapannya, kenapa ferrum bertukar terus kepada ferrum 3? Dia tak bertukar menjadi ferrum 2. Kerana apabila ferrum, contohlah ferrum bertindak balas dengan klorin, akan menghasilkan FeCl3, bukan FeCl2. Kenapa bukan FeCl2? Kerana bila ferrum bertindak balas dengan klorin, dia akan membentuk warna pepejal perang. So, bila pepejal perang, itu menandakan kehadiran ferrum 3. Bila ferrum 3, hasil dia adalah ferrum 3 klorida. Boleh kawan-kawan? Ni berlakunya perubahan begitu. So, tolong tengoklah. Study balik besi dengan kumpulan 17 ni. Okey. Boleh Okey, ni kes yang kedua. Kes yang ketiga,
Ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3. Ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3. Okey. So, di sini berlaku macam kes dalam soalan dalam buku teks tadi, iaitu melibatkan ferrum 2. Kalau awak jumpa ferrum 2 sulfat, contohnya ditulis ferrum 2 sulfat. 2 ini menandakan dia adalah ferrum 2. So, tak payah nak fikir pening-pening kepala. Awak tolong ingat, kalau ferrum 2 mesti wajib menjadi ferrum 3. Ferrum 2 jadi ferrum 3. Okey? So, kenapa jadi ferrum 3? Dia melepaskan satu elektron. Okey? Boleh? Okey? Seterusnya, ferrum 3 kepada ferrum 2. Dia kes hak ni memang popular, 2 ni. Ferrum 2 wajib bertukar jadi ferrum 3. Sekarang ni ferrum 3 wajib jadi ferrum 2. Begitu. So, kena ingat lah. Tugas awak kena ingat. So, benda yang mudah untuk ingat, awak ingat terus. Okey, sekarang ni ferrum 2 jadi ferrum 3, dia melepaskan elektron. So, sekarang ni ferrum 3 putera ferrum 2, dia menerima elektron. Boleh? So, tak payah pening kepala. Yang kes yang nombor 2 tadi, dia melepaskan 3 elektron. Ni. Ni lepaskan 2, ni lepas 3. Boleh? Ada yang tanya? Ini kes-kes yang berlaku. So, tolong ingatlah. Boleh? Boleh tak? Okey, beres. Okey. Emma, tolong buat share screen balik. Tadi yang tadi. Okey. So, sekarang awak perhatikan, kita cikgu harap awak tengok buku teks ni balik. Ferrum 2 kepada ferrum 3. Nampak? Dia akan keluar beginilah. Okey. Okey. Ferrum 2 kepada ferrum 3. So, ferrum 2 kepada ferrum 3 mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey? Mengalami tindak balas pengoksidaan. Macam tadilah. So, bila dia mengalami pengoksidaan, dia akan jadi ejen penurunan. Okey. So, awak akan perhatikan, okey, kalau soalan tanya, nyatakan pemerhatian yang berlaku di elektrod sebelah kiri ni. So, pemerhatiannya awak tengoklah. So, bila sebut ferrum 2, itu adalah warna hijau. So, warna hijau selepas beberapa ketika, dia akan bertukar menjadi perang. So, awak jawablah pemerhatian kalau soalan tanya. Nyatakan pemerhatian. So, awak jawab, hijau bertukar menjadi perang. Boleh? Okey. So, sekarang. Emma, tidak. Okey. 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 So, untuk kes. Okey. Ni. Untuk kes kalium manganat 7 beresid. Okey, kalium manganat 7 beresid. So, kalium manganat 7 beresid, okey, dia adalah warna ungu. Sebut kalium manganat, okey, dia adalah warna ungu. Okey, bila membentuk mangan 2+, dia adalah tidak berwarna. Maka, pemerhatian yang awak perlu nyatakan adalah larutan warna ungu ni, poin ni. Kalau soalan tanya apakah pemerhatian dia, awak bagi tahu
warna ungu lautan kalium manganat 7 beresid bertukar kepada tidak berwarna. Okey. Boleh? Okey. Soalan cikgu. Soalan cikgu. Dengar baik-baik. Kenapa warna ungu? Kenapa warna ungu ni? Cepat. Siapa boleh jawab? Kenapa warna ungu? Student cikgu. Student cikgu. Okey. Kebanyakannya semua salah jawab belaka. Dalam 20 orang, 26 orang, 26 orang tu, 26 ke 30 orang. Semua salah belaka. Deh. Google. Sebab apa? Beresid. Salah. Sebab apa warna ungu? Cepat. Jadi Allah Ta'ala. Baik. Kenapa kalium manganat 7 beresid ni warna ungu? Kawan-kawan, kenapa warna ungu? Cepat. Larut air. Kenapa warna ungu? Sebab ada oksigen lagi. Nabila jawab sebab ada oksigen lagi. Jawapan lain? Sebab salah tak apa. Nama belajar. Kenapa warna ungu? Cepat. Kenapa warna ungu? Sebab? Sebab dia panas. Oh, gelegok panas ceceng. Sia dia panas. Sebab apa? Sebab dia Alkana. Wish, mana Alkana? Apa? Tahu? Cikgu tak tahu. Siapa betul dapat hadiah. Okey, Emma, tolong stop share screen. Okey. Tengok muka sikit. Nak royaknya. Deh. Awak tak seberani saya terang Allah Rabbi. Kenapa dia warna ungu kawan-kawan? Kenapa? Kenapa? Dok, kenapa? Okey ni, tengok balik deh. Kenapa larutan kalium manganat okey 7 beresid ini warnanya ungu? Kenapa? Kenapa? Kenapa warna ungu? Cikgu Loni saya tanya kenapa warna ungu? Awak boleh tanya cikgu awak benar. Kenapa warna ungu? PM lah tanya dia. Okey. Dengar baik-baik. Jawapan dia adalah pelarut. Bukan. Okey, kalium manganat 7 beresid ini kenapa warna ungu? Okey, kalau awak tanya cikgu, kalau awak kalau cikgu awak tanya, mungkin awak kata, oh, awak ni memang hebat lah. Okey, boleh. So, jangan risaulah. Kalau cikgu awak tanya kenapa warna ungu, awak senyum lah. Awak tahu dah jawapan dia. Kenapa? Dengar baik-baik. Okey, kalium manganat beresid ini. Okey, dalam ini adalah mangan. Dalam ni ada mangan, betul? So, ion mangan di sini berapa tadi kita kira tadi? Berapa dia awak ingat? 7. 7 plus. Ion manganat 7 plus. Okey. Lepas tu, dia bertukar menjadi apa ni? Ion manganat bertukar menjadi ion mangan 2 plus. Betul?
Okey. So, pemerhatian dia ungu kepada tak berwarna, betul? So, jelas. Sini, kenapa tak berwarna? Maksudnya, mangan 2 ini memang warna dia tak berwarna. Okey. Ni pula. Kenapa rautan dia warna ungu? Sebab ion mangan 7 positif warnanya ungu. Ini dah jawapan dia. Kerana ion mangan 7. Ion mangan 7 itu adalah warna ungu. Boleh? Kenapa cikgu kata begitu? Kenapa? Kenapa ada warna-warna gini? Sebab mangan adalah logam unsur peralihan. Ingat ciri-ciri logam unsur peralihan? Ciri-ciri istimewanya? Awak ingat lagi? Tak ingat. Gitu dia. Logam unsur peralihan, ciri-ciri istimewa dia. Tak ingat juga. Duk tengok. Tahu duk tengok. Sekarang ciri istimewa dia. Membentuk sebatian ion berwarna. Okey. Larutan kalium manganat 7 berasid ini sebatian ion berwarna lah ni. Berwarna apa? Warna ungu. Kenapa warna ungu? Kerana wujudnya ion mangan 7. Boleh? Ion mangan 7. Ion mangan 7 tu berwarna ungu. Mangan 2 warna tak ada warna. Boleh? Boleh kawan-kawan? Lagu tu lah. Kalau ada lah. Ada kawan-kawan tanya ke apa, so awak jawablah kenapa warna ungu? Kerana terdapatnya ion mangan 7 positif. Kenapa apa? Sebab ion mangan adalah logam unsur peralihan. Bila logam unsur peralihan, dia membentuk sebatian berwarna. Sebatian berwarna iaitu kalium manganat 7 berasid. 7 itu menandakan ion mangan 7. Warna ungu. Boleh kawan-kawan? Okey, alhamdulillah. So, begitulah. Tu dan cikgu pun. So, kalau lepas ni harap-harap boleh beritahulah kawan-kawan yang lain. Okey, boleh Okey. So, kita nak buat persamaan setengah. Okey, persamaan setengah. Setengah persamaan. Setengah persamaan ke persamaan setengah boleh berlaku. Tak ada masalah. Okey. So, kita nak buat setengah persamaan. Manganat berubah menjadi mangan 2 plus. Okey, mangan 2 plus. Okey. So, manganat jadi mangan 2 plus. Kita nak buat persamaan setengah. Macam mana? Okey. Mangan kiri dan kanan ada mangan. Sebelah kiri ada O, sebelah kanan tiada O. Maka sebelah kanan awak tak boleh tambah O, tetapi awak wajib kena tambah H2O. H2O. Okey, H2O. Seterusnya, setelah awak tambah H2O, maka sebelah kiri pula tiada H. Awak kena tambah H plus je. Kesimpulan sekarang, awak kena ingat, sebelah kanan kita tambah air, sebelah kiri kita tambah H plus sahaja. Okey? Boleh? Okey? So, bila dah tambah H plus, kenapa kita tambah H plus? Kerana awak tengok tadi, larutan kalium manganat
7 berasid. Kenapa berasid? Ni H plus ni. Okay? Boleh. Okay. So, yang 7 ni menandakan mangan 7. Boleh? Okay. So, kita seimbangkan one by one. Ingat, sekali lagi, cikgu ulang. Sebelah kanan awak tambah air, sebelah kiri awak tambah H plus. Selepas awak tambah, kita seimbangkan kiri dan kanan. Sebelah kiri O ada 4. Maka sebelah kanan O kena awak tambah 4. Cikgu tukar color. So awak letak 4. Sekarang H sudah jadi 8. Maka awak letak 8 di depan ini. Mangan sudah seimbang. 1, 1. Okey? Boleh. Okey? So, seterusnya kita kena seimbangkan. Apa dia? Cas pula. Sekarang cas ni negatif 1. Campurkan dengan 8 darab positif. Positif 8. Sama dengan nombor persaudaraan ni 2. Positif 2. Campur sifar. Tak ada cah ke? Tak ada cah. So, bila tak ada cah, okay. So, positif 2 sahaja. Maka, ini awak nampak negatif 1 dengan 8 jadi positif 7. Sekarang, kalau cair dengan matematik, awak ada 7 positif. Awak nak jadi positif 2. Macam mana? Awak tambahkan dengan negatif 5. Betul? Negatif 5. So, kenapa 7 tolak 5? Jawapannya 2. So, sekarang, macam mana kita nak tambahkan dengan 5 negatif ni? Caranya, awak kena tambah elektron negatif. Berapa elektron? 5 elektron. Okey? Sebab itulah, setengah persamaan ataupun persamaan setengah untuk kalium manganat 7 berasid ni panjang dia punya. Kena hafal ke? Memang kena hafal. Okey? So, cara hafalnya begitulah tadi. Kita habis pukul apa 7. 7. Tengah. Allahu Akbar. Lepas ngorik Allah, saya pun. Nanti kita minta. Awak nak pukul berapa free? Pukul 5? 5:30? 5:30 dah? Okey, kalau siapa boleh 5:30, kita bincang. Nanti cikgu 5:30 pukul 7. Ha. Boleh? Dah boleh dah. Ngorek dah. Ni kita litang ngorek ni. Lah, lebih kurang lah. Maksudnya kita lintas maghrib dah ni. Okey, tak apalah, kita cikgu akan bincang nanti dengan pihak pentadbir. Okey, boleh? Okey. So, kita tengok. Sekali lagi, siapa yang tak faham ini? Siapa tak faham? Jangan malu, jangan malu. Siapa tak faham? Gana? Ramai benar tak faham. Acu nak tengok. Nak tengok sekali lagi. Siapa tak faham? Molekmu lebih atu. Kita tengok. Okey, siapa tak faham? Cepat. Kaya. Kurang. Danny tak faham Danny. Poci ada poci. Kurang. Okey. Tak apa, kita buat sekali lagi. Okey, kita buat sekali lagi. Sekali lagi. Okey. Kita tengok sekali lagi Okey, kita tengok. Kalium manganat. Okey. Cara cepat-cepatlah. Lebih kurang Okey, kita buat hati molek. Okey. Kalium manganat.
Kalium manganat, awak kena tahu. Kalium manganat ni, K itu kita abaikan. Kita hapuskan K. So, kita hapuskan K, maka dia akan menjadi K. Awak tahu K plus kalium manganat negatif 1. Bila dia membentuk sebatian, dia akan jadi K, M, N, O, Pak. Okay? Sebab itulah kita hapuskan K. Mengikut teori, kita kena hapuskan K tu. Okey, bila kita dah hapuskan K, maka senang kita nak buat persamaan setengah. Manganat bertukar menjadi mangan. Okay, kita nak buat ni. Okey, sekali lagi. Awak ingat step cikgu. Sebelah kiri ada O, sebelah kanan tak ada O. Maka awak tambah H2O. Boleh? So, bila dah tambah H2O, sebelah kiri awak tambah H+. Bila dah tambah H+ begitu, okay, awak seimbangkan. O ada 4, maka letak 4 di sini. H jadi 8, O jadi 4. O jadi 4, H ini jadi 8. So, tak payah pening kepala, awak terus letak 5 elektron. Tu je. Siap lah. Tu je. Okey, kalaulah awak tak faham lagi kenapa dapat positif 5, kita check. Check it out. Ini total dia negatif 1. Ini positif 8. Sama dengan positif 2. So, macam mana kita nak seimbangkan? Okay, sekarang ni negatif 1 dengan 8. Positif 7. Sekarang ni awak ada RM7. Awak nak jadikan, biar jadi duit awak tu berkurang jadi 2. Maksudnya awak kena guna RM5 lagi. Barulah tinggal balance 2. Dah ngorek dah. Okay. So, positif 7 nak jadi positif 2, awak kena tambahkan dengan awak kena tambahkan dengan negatif 5. So, sekarang awak kena tambah negatif 5 tu macam mana? Awak kena tambahkan dengan 5 elektron. Okay, boleh? Siapa yang kurang tadi? Okay, last. Okay, ni last. Kena? Main mana ke apa? 5 ekstra. Tambah lah. Okay, elektron kena negatif 1. Negatif 1 darab 5, negatif 5, okay. Okay, tak apa. Awak perhati dah. Lepas ni awak perhati molek. Okay, sekarang ni cikgu bagi contoh hampir sama dengan kes yang ini. Iaitu, namanya adalah kalium dikromat 6 berasid. Okey, tak apa. Lepas ni, cikgu tunjukkan. Okey, harap-harap ada kefahaman yang lebih awak faham. Okey. So, kalium dikromat, formula dia K2Cr2O7. Okey. 2 ni, kita kembali kepada tuan asal. Maka akan jadi Cr2O7 2-. Ni. Nama dia apa dia? Ion dikromat. Jadi ion dikromat lah. Ni ion manganat. Yang ini nama dia. Ni ion manganat. Okey. Yang ini ion dikromat. Okey. So, cikgu ambil Cr2O7 2-.
akan bertukar menjadi CR3+. Wajib jadi CR3+. Yang tadi, mangan 2. Ini jadi CR3+. Boleh? Memang wajib jadi begitu. Okey. Kita teruskan. Sama step dia. Sebelah kanan kita tambahkan dengan H2O. Sebelah kiri kita tambahkan H+. Kita seimbangkan kiri dan kanan. CR ada 2. CR ada 2. Sini kita letak 2. Oh, ada 7. Kita letak 7 di sini. Maka H sudah jadi 14. 14. Boleh? Sekarang kita nak tambah berapa elektron sekarang di sini. Okey, cara nak tahu tambah elektron tu berapa, kita kira. Sekarang ni, charge sini, nombor persediaan dia negatif 2. Campur. 14 positif. Sama dengan 2 negatif 2 darab 3 positif 6. Ini kosong. Maka negatif 2 campur 14 positif 12. Sekarang, awak ada RM12. Nak jadi RM6. Macam mana? Awak nah. So, sini letak 6. Boleh? Faham dah tu? Ha. Kesimpulannya, awak akan nampak. Perhati molek eh. Okey. Ini negatif 1. Ini negatif 2. Hak ni tambah 5 elektron. Ni tambah 6 elektron. Hak ni 2 positif. 3 positif. Sini 1. Sini 2. Boleh? Dia ada beza 1-1. Gitulah. Hak cikgu bulat ni, bezanya adalah 1. So, kalium dikromat 6 berasid ini, dia adalah ejen penurunan. Kenapa? Ejen pengoksidaan. Kenapa ejen pengoksidaan? Dia terima elektron. Terima elektron. Ni ejen kalium manganat 7 berasid ni, ejen pengoksidaan. Yang ni pun ejen pengoksidaan. Kenapa? Terima elektron. Kenapa? Dari sudut nombor pengoksidaan, okey, dari sudut nombor pengoksidaan, okey, untuk ni nombor pengoksidaan dia berubah daripada positif 7 kepada positif 2. Untuk kalium dikromat ini, nombor pengoksidaan dia berubah daripada positif 6 berubah menjadi positif 3. Boleh kan kawan? Rasanya kita berhenti setakat itulah maghrib ni. Boleh eh? Okay, boleh eh? Okey, so inilah cerita dia. Cara nak membuat persamaan setengah. Boleh eh? So, salam maghrib. Okey, kalau siapa yang tak faham seperti biasa boleh tanya cikgu. Okey. Okey, boleh eh? Tak faham, tadi cikgu ada pergi ke playlist cikgu, KPW channel, tengok playlist, awak tengok tajuk readout, awak tengok PDPR tu. Okey, sama juga. Okey, boleh eh? Okey, ada apa nak tanya? Tak ada dah. Okey. Gana. Okey, apa? Cikgu bincang dengan pihak pengurusan. Kalau boleh kita perawas sikit sebab ngorek ni. Tak molek sikit. Okey, so itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, hari-hari minum kari. Minggu depan jumpa lagi. Okey, itu saja. Wallahualam. Ya, sama-sama. Ya.